Baik. Sambung. Ini kira-kira soalan yang terakhir. Apakah fikrah sesat seperti Syiah masih Islam ataupun kufur? Apa dia? Di akhir tu. Syiah ni Islam ataupun kufur? Nak tanya Syiah tu Islam atau kufur. Hak tu dia panggil satu perkara yang halus kerana mengenai dengan akidah. Kita nak hukum dari jauh tak boleh. Hak tu kita kena berbicara dengannya. Kita contohkan, kalau kita tanya doktor, dia mengubat. Guru, dia panggil, dia pandai dalam medan hukum masalah. Bomo doktor dia pandai dalam medan mengubat. Kalau disoal, adakah yang sakit ini hilang atau tidak hilang? Tak tahu, dia kena cek tengok, kena apa tengok. Baru dia boleh tubuh hukum sekian ada berapa persen dalam nak semua, berapa persen, berapa penyakit dia, berapa. Terhati di atas cek dengan alat-alat. Terkadang halus sangat, sekali kita cek tak dapat. Tak nak kata lagi. Bagaimana doktor? Tak boleh lagi. Tak dapat lagi ya sebenar. Begitulah pegangan yang masalah kait dalam. Siapa nak tahu? Kita tak pernah bercakap dengannya, tak pernah bincang dengannya. Mana ya kawan, saya ni berfaham Syiah baik. Saya nak tahu bagaimana cara mengenai dengan bab ketuhanan, bagaimana kamu pegang? Mengenai dengan sahabat, bagaimana kamu pegang? Cuba ceritakan untukmu. Cakap-cakap, kalau macam ni, ini tak boleh, salah gini, salah ni sesat. Kadang-kadang sesat tak sampai pada kupu, terkadang sesat sampai pada kupu. Kena dengar masalah dia tu. Tak dengar tak boleh kita nak hukumkan, tak boleh kita nak mengumumkan. Nanti fitnah orang panggil. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betullah. Kita kena alusi. Kalau persoalan kita bincang dengan dia, bagaimana kamu pegang? Nak tahu caranya. Cuma pada asal dia panggil hak maksud daripada kata golongan hak umum dalam hadis kata selagi berpecah umatku. Selagi berpecah umatku sampai pada 70 firqah. 73 firqah. Ada riwayat dia kata telah berpecah Yahudi 71. Kemudian pada itu pula Nasara telah berpecah 72. Dan selagi umatku pula, umatku lagi berpecah sampai 73. Maka mesti berpecah. Sebab dia sebut dah, dia telah lagi pecah, maka pecah. Kemudian apabila lagi pecah, dia kata semua tu dia hukum kulluha finnar, dia kata. Itu riwayat yang masyhur begitu. Semuanya finnar, dia kata. Dalam neraka. Semuanya dalam neraka. Umum. Lepas tu istisna dia panggil. Mengkecualikan illa firqatan wahidah. Atau kama qala. Ada riwayat millatan wahidah. Malaikat satu. Yang ni dari kalangan 73 terkeluar satu. Bermakna baki 72 lagi. Masalah umum kulluha finnar. Satu riwayat. Kemudian betul kata kulluha finnar, dia tidak menyatakan kekal tak kekal. Ini hadis macam ni dia panggil banyak lagi perlu dibicarakan. Tu cakap masalah pegangan ni, kita bercakap menuntut ilmu pula. Dalam daripada hadis, siapa-siapa keluar menuntut ilmu syarak apabila itlaq, menuntut ilmu syarak tapi letak kerana supaya apa? Supaya membantahi ulama. Letak supaya kerana lagu tu. Menuntut ilmu syarak tu betul lah, menuntut ilmu syarak, tapi letak di kerana ni supaya membatahi ulama. Liyumariya bihil ulama. Ataupun supaya memegah-megah dengan orang awam. Liyubahiya bihi sufaha. Ataupun letak hatinya supaya yasira wujuhun nasi ilaih, supaya semua muka manusia beradab padanya jua, tak suka beradab pada yang lain. Salah saja mengaji dengan yang lain. Seolah begitu. Ya'khudha bihil amwal, ataupun supaya ambil dengan ilmu itu akan harta. Supaya berupah. Mengaji ilmu syarak. Makalah ada sebut dakhalan nar. Ada juga masuk neraka. Ini pula mana? Hati tak bersih. Guna yang baik, kosak tak baik. Maka dia kata dakhalan nar. Maka cakap lagu ni panggil apa ni? Itlaq. Bila itlaq kena ambil muqayyad mari. Tu kaedah kata hamlul mutlaq alal muqayyad. Dakhalan nar. Ni ada. Ini jika tidak ampun, jika ia tidak taubat, banyak lagi anda yang kena kait di situ.
Kata dakhalana jika tidak taubat darinya, ataupun tidak taubat jika tidak ampun oleh Allah. Sebab wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa selain pada kufur harus Allah ampun. Bagi mereka ia kena ampun. Gak dikata masuk neraka, tak ada royak kekal tak ada ya. Itu panggil mutlak. Kena ada muka ayat. Ini jika ia tidak bertaubat darinya, ataupun ia jika Allah tidak ampunkannya. Tu kaitnya. Ni pun betul lah. Kulluha finnar. Semua dalam neraka. Apa dalam neraka? Masuk neraka. Pas masuk tu banyak arti pula masuk. Masuk ada hak kekal, ada masuk yang tak kekal. Hak masuk kekal ialah hak kufur. Nah, hak mati di atas kufur hak tu kekal. Sebab Allah Taala kata innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Tengok, sesungguhnya orang yang kufur, bukan mata orang kufur tu neraka semata. Tengok dia mati atas apa? Kait lagi tu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang telah kufur dan mati hal keadaan kufur. Maknanya kaitnya orang kufur mati di atas kufur. Kalau orang tu kufur akhir dia beriman, mati atas iman, tak masalah ayat tu. Masalah qul lil ladzina kafaru in yantahu yufalahum ma qad salaf. Maksud situ. Nah kan. Kemudian jika mati itu hal keadaan kufur, barulah ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Itu masalah di akhir, tak tahulah husnul khatimah apa dia su'ul khatimah tu. Kemudian dia kata semua itu dalam neraka, arti masuk neraka. Ada pula mengatakan kita orang mukmin semua masuk neraka. Semua orang mukmin masuk neraka. Tapi dia kata tsumma nunajjil ladzina taqaw. Semua orang masuk neraka. Apa arti? Duk tafsir ayat wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah daripada kamu malaikat yang warid neraka. Warid mana apa? Ada setengah tafsir warid aidakhiluha. Warada yaridu mana dakhala, masuk. Semua tu masuk. Apa makna masuk? Masuk lalu. Masuk lalu. Maka tidak katalah semua masuk tu apa dia membakar. Sahabat tengok api, bila Allah Taala tidak mengangus, tak hangus walau lalu kalau api apa tak hangus. Maka masuk. Ini benar dengan firman Allah Taala, tidak ada kamu malaikat masuk. Orang mukmin masuk lalu. Lalu nak pergi ke syurga tu lalu kot neraka bukan? Lalu ada setengah tafsir wa in minkum illa wariduha. Waridun dengan mana marra yamurru murud tu lalu atas sirat. Kita maklum juga bahawa syurga seberang sana kan, seberang sana duduk di pada masa nak pergi syurga dia kena lalu kot neraka kan, kena lalu kot neraka. Moga neraka sini maka lalu tu atas riwayat kata warid mana masuk, api nyala lalu kalau api di syurga. Ya macam gitu. Tak ada apa mana masuk lah tu, bukan masuk turun dalam dah, masuk mana lalu masuk. Ada tafsir kata lalu atas sirat, jambatan di atas. Jambatan di atas kita lalu nak ke bawah. Panggil tidak ada kamu malaikat lalu. Lalu semua lalu nak pergi syurga kena lalu kat tu. Supaya kita jemuran dengan jambatan dah. Nak pergi Pulau Pinang, jemuran atas jambatan. Lalu ke atas laut. Lalu ke atas jambatan. Ni pun lalu atas jambatan neraka balik bawah. Tu wariduha. Ada kata warid masuk tu api lulu lalu masuk ke dalam api. Tapi tak ada bahaya. Sebab api Allah lah dia sejuk, tak ada bahaya. Tengok api yang dibakar Ibrahim. Nyala ada api. Nyala besar api. Sehingga nak tahu Ibrahim terkena pakai bau kan, menjanik, tak boleh nak masuk di tahu begitu, lempar begitu. Sebab api itu lalu besar dan panah, kena pakai menjanik, ikat tubuh Ibrahim, tarik begitu ada api. Tapi setahu kita, adakah Ibrahim terhangus? Tidak. Qulna, Allah Ta'ala cerita, kami kata ni kepada api, ya naru, hai api, kuni
jadilah engkau bardan, sejuk, wa salaman ala Ibrahim. Kalau sejuk saja binasa juga Ibrahim, dan sejahtera atas Ibrahim. Itu tak jadi. Api besar nyala tak angum. Kan? Itu atas tafsir kata lalu masuk ke neraka, masuk. Tapi api tidak mengangus nasbah orang mukmin. Itu satu tafsir. Satu tafsir lalu. Maka dalam hadis kata semua finnar. Mana semua tu masuk kecuali satu. Sesuatu ni tak kena masuk. Atau benar atau lalu di atas ke ada orang apa dia dia langkahkan neraka, tak ada macam kilat ke dak tersilah dia. Piah. Tak ada apa tu, piah macam kilat di sini pah. Sekejap mata sebelah sana. Tu macam-macam lah. Jadi ala kulli hal terkembali kepada 73 kecuali satu. Yang lagi tu semua finna. Lepas tu kekal tak kekal, pulang pada kufur tak kufur. Karena sesat tu ada sesat membawa pada kufur, ada sesat tak sampai pada kufur. Sebab itulah bagi kita nak insaf tadi tu, kita kena halusi dalam media tu. Ulama bicara panjang tu di situ tu. Maka Syiah banyak bagai, banyak bentuk pula. Macam Mu'tazilah, bukan satu golongan. Supaya ahli sunnah kita ada khilaf sama ahli sunnah pula. Itu masalah khilafiyah sama ahli sunnah. Sama Syiah dia ada khilaf pula sama Syiah dia tu. Dan Mu'tazilah berapa firqah pula sama Mu'tazilah. Pegang ni begini, yang ni pegang begitu. Semua masih le golongan Mu'tazilah. Tapi yang ni masalah ni khilaf sama dia. Seperti kita nak contohkan masalah kita kata apa? Masalah suruh dengan tegah, suruh dengan redha. Sama Mu'tazilah dia khilaf. Ada setengah kata bersuatu keduanya. Setengah Mu'tazilah kata bukan bersuatu tapi berlaziman. Tenang ayat atas sama tapi dia khilaf. Pas kita sama ahli sunnah pun hak furu'ul aqaid ada khilaf. Ada khilaf. Tapi walau ke mana pun kita kena tupu kepada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu bila tanya bagaimana kita kena tahu bagaimana pegangan dia, bagaimana i'tikad dia. Situ. Tidak kita tak boleh nak kata cara umum, tak boleh. Itu kena ingat, kena jaga fitnah. Kerana pada umumnya muslimin. Dia daripada awal sataftariqu ummati, selagi berpecah oleh umat aku. Umat aku siapa umat aku? Ulama tafsir ummatul ijabah. Selagi berpecah oleh umat aku, ummatul ijabah. Ada pun umat hanya tak terima Islam, tak ada masuk dia tu lah. Hak tu dari awal lagi dia tak terima Islam. Ni hak terima Islam dah, lepas pada dia mati, pecah umatku. Umatku, umat Islam tu lah pecah. Pecah sampai 73 jalan. 73 jalan. Maka 73 jalan, hak satu panggil jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Lain pada tu 72 tu orang panggil lari daripada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Lari tak ada jauh, lari dekat, gitulah. Tapi tak berjalan atas jalan Ahlussunnah. Dia ke jalan bawah. Tepat-tepat sekali. Dia temu buka cabang. Tepat-tepat sekali. Dia panggil tak ada ittifaq ijma'. Seperti mana Mu'tazilah ijma'. Dan apa semua orang muslimin ijma' kata Allah Maha Kuasa. Ijma' kan? Tak ada kata Allah Maha Lemah, dah tak? Ada orang Islam kata Allah Maha Lemah. Tak ada. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Ada kata Allah tu berbilang? Tak ada. Kalau kata gitu bukan mukmin mula lah, bukan Islam lah. Tak ada. Semua Allah Maha Esa, Al-Quran, kalamullah, masalah. Bila terlari pada situ tu, dia panggil terlari jalan. Lari sampai ke mana? Tengok masalah pula. Tengah bicara masalah. Sebab bila kita tak tahu masalah sebenar tu, kita umumkan saja. Lain pada Ahlussunnah wal Jamaah, masalah 72 golongan. Sampai ke mana kena bincang masalah. Kata bincang masalah tak boleh kita nak mengumumkanlah. Nak gitu. Itu dia. Itu jalan keluar, jalan untuk kita membaiki di kalangan sesama umat Islam kita pada asal. Pada asal sama Islam, tapi terpecah jalan. Lebih baiknya kita bincang begitulah bagaimana. Kadang-kadang orang ni terturuk saja, terikut-ikut saja, alasan tak tahu pun. Sama Islam kita, sama Ahlussunnah ni pun kadang-kadang dia gini, bagaimana jalan saya pun tak tahu. Banyak orang awam orang panggil. Mereka awam tu ramai sangat. Ada terikut-ikutnya tak tahu apa pun. Gitu pun ada.
Kadang-kadang kerana benda ada juga. Orang beri benda, ikut tu je. Sebab itulah lebih baik. Apa bila untuk kita nak menyelesaikan masalah, kita kalau kawan kita berpahaman Syiah, mai aku nak bercakap dengan kamu atas nama kawan. Aku ngamu kawan dia tidak terbuka. Cuba mu ceritakan. Cakap. Oh, kalau macam tu kita nasihat macam manalah. Itulah dia. Kita boleh cerita yang ini salah ni sampai sangat pada kupu, yang ni salah tak apa dengan kupu. Maknanya begitu. Kena haluslah pendek kata dia. Itu dia hubungkan dengan akidah. Bagaimana? Ada lagi soalan ke? Masa dah cukup? Cukup. Ya. Lepas tu begitulah sebagai nasihat terakhir dalam untuk kita menyelesaikan tiap-tiap satu masalah, lebih baik kita gunakan dengan hikmah. Sebab Allah pun memberi secara tunjuk ajar kepada kita, sebagaimana asal dia tunjuk ajar kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi apa? Rupa khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muradnya kita umat antara lain. Mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu serukanlah Muhammad manusia kepada jalan Tuhanmu secara hikmah. Mai arti hikmah ni apa? Isabatul haq. Hikmah juga al-ilmun nafi'. Hikmah juga dengan mana al-hilm, dengan bertolak asuh, berlemah lembut caranya. Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang elok, bagus. Tu dia. Kalau tidak pun wajadilhum, kalau sampai tahap berbantah, bantahkanlah tapi billati hiya ahsan. Tu ya susah nak jaga tu. Kalau kita main nafsu, dia tak lagi ke allati hiya ahsan. Jadi nafsu dia tak boleh decline. Itulah apa sahabat jadi bergaduh hebat, kerana kita tak ada billati hiya ahsan. Kadang-kadang dia jadi perkaranya sikit jadi terhangat sampai kepada besar terlampau lajak itulah di antara oleh yang demikian kita lebih baik pada kita pergi cara halusi, dia panggil hikmah. Cara bertolak asuh itu dia panggil hikmah. Itulah sebab kita klik pada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Satu isyarat yang paling besar, bertafarruq kan. Walaupun perkara terjadi, tidak mustahil untuk kita membincangkan. Itulah yang lebih baik. Dari segi kita nak meletakkan hukum hakam begitu dan begini, terletak patut di atas yang kuasa, barulah hilang daripada fitnah kan. Kita mentabak awam ni tak boleh. Kadang-kadang kita nak kira panggil kata lajak sangat, laju sangat lebih pada hak tu bahaya kan. Itulah di antaranya. Cukup dulu sekian saja. Dengan sekadar itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga apa yang diucapkan dan disampaikan semoga memberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa semoga Allah memberi taufik dan hidayah dapat kita berterusan dalam medan ilmu syar'i, dan kita berpeluang dan rebut peluang untuk kita ambil pelajaran dan mendengar sekurang-kurangnya hubungkan dengan ilmu syar'i. Semoga Allah menambahkan taufik hidayah kepada kita. Semoga-moga kita akhiri dengan husnul khatimah. Semoga kita jauh daripada su'il khatimah. Sebab itulah perlu dibicarakan akidah pegangan, kerana itulah yang membawa kita kepada husnul khatimah. Mudah-mudahannya amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum.